Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terima kasih kepada semua yang bersama dalam program IPIS pada pagi ini. Saya nak berkongsi berkenaan dengan satu apps yang dibangunkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah yang dinamakan Jom Lapor Asnaf. Dan aplikasi ini telah dibangunkan bersama dengan pasukan penyelidik dari UUM yang terdiri pada yang bersama dalam pasukan saya UUM, iaitu Profesor Madya Dr. Azman Ta'a, Encik Muhammad Syakirin Syari, Encik Ahmad Jasni. Empat orang kami semuanya, dan program apps yang LZNK bangunkan ini saya kira satu apps yang penting kerana dia memberi satu saluran direct untuk sesiapa yang ingin melapor asnaf yang akan sampai terus kepada LZNK. Dan bukan itu sahaja, dengan laporan tersebut pengguna juga boleh memantau laporan berkenaan. Okey, saya akan insya-Allah saya akan sampaikan secara ringkas. Saya sediakan hanya 12 slide termasuk slide permulaan dan akhir. InsyaAllah kita boleh berakhir dalam sekitar 30 minit. Okey, sebelum ini apabila masyarakat jumpa dengan kes-kes yang daif, kes asnaf, kes yang meruntung rasa kita, selalunya apa yang kita biasa lakukan? Sebahagian daripada kita mungkin akan terus viral kepada media sosial, kerana kita rasa dengan viral ke media sosial itu ianya akan sampai kepada khalayak yang besar kan, dengan cepat kan, sama ada WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya lah kan. Walaupun sebenarnya dia tidak semestinya memberi kesan yang baik. Sekejap lagi dalam slide seterusnya saya akan tunjukkan keadaannya, kesan yang mungkin kurang baik kan. Atau mungkin kita menghubungi masyarakat, kita menghubungi organisasi tertentu, kita menghubungi hatta Ustaz Abid Liu kan, atau kita komplain kan kepada saudara mara, rakan taulan kan. Yang ni semua ni sama ada apa yang kita lakukan itu akan sampai kepada laporan kita itu akan sampai kepada lembaga zakat atau tidak kan. Atau kita meruntung dalam jiwa kita, kita beremosi dengan betapa nasib masyarakat tanpa kita melakukan tindakan yang berkesan. Persoalan di sini ialah adakah apa yang kita lakukan itu berkesan tanpa masalah kan. Tidak semestinya kita melapor secara terbuka, kita memviral secara terbuka, ianya memberi kesan yang baik. Sekejap. Okey, saya cerita sedikit apa masalah melapor di media sosial. Tidak semestinya tidak positif, tapi ada keadaannya ianya akan memberi kesan yang kurang baik. Contohnya dia mungkin mengaibkan orang yang kita dedahkan. Sebahagian asnaf mungkin tidak suka diri mereka dilaporkan secara terbuka di media sosial. Dan kita juga biasanya kita tak merujuk dahulu orang-orang yang mungkin biasa dengan kes tersebut. Kan? Amil zakat, imam qaryah kan,
penghulu dan sebagainya lah kan, yang menyebabkan laporan itu mungkin tidak memberi kesan yang baik kan. Atau mungkin kita mengadakan berbagai dakwaan kan, yang rupanya tidak sebagaimana tu. Katalah kita tengok nasib orang yang kita tengok tu begitu daif, begitu teruk yang sepatutnya dibantu, dan kita pun hantar kepada media sosial dengan memberitahu betapa apa ni, eee, orang tidak bantu dia, pejabat zakat tidak bantu dia, dia terlantar dengan begitu teruk kan, dia makan pun tak dapat kan. Nah, sedangkan kalau kita rujuk dahulu mungkin kan, pejabat zakat atau Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membuat langkah-langkah, telah memberi berbagai bantuan dan sebagainya lah kan. Dan biasanya kita tidak nak merujuk kan, bantuan-bantuan yang pernah diterima. Tujuan kita sebut macam tu bukanlah kita kata, mereka ini tidak patut dibantu kan. Tujuannya ialah supaya kita tahu apa yang mereka telah mendapat bantuan selama ini dan apa yang mereka belum pernah dapat bantuan. Saya menyebutkan ini kerana sekejap lagi kita akan kaitkan dengan apps yang pejabat zakat sediakan. Sebab dengan guna app tu kan, kita boleh sebelum kita melapor ataupun masa kita hendak melapor itu, kita boleh rujuk. App itu menyediakan ruang kan untuk kita rujuk apakah bantuan yang telah diterima. Sangat transparan kan. Berapa banyak tu tidak. Bila, apa jenis bantuan yang dia pernah terima. Ya, kita pun tahu kan, banyak sekali kes-kes yang tidak genuine. Biasalah akan ada orang-orang yang mengambil kesempatan kan, dan ialah walaupun kes ni tidaklah begitu, uh, saya rasa ada kes-kes yang bila kita laporkan di media sosial, dia akan jadi sama ada dia akan jadi terlebih lapor atau terkurang lapor. Maksud saya mungkin bantuan akan menghujani dia kan. Sebahagiannya mungkin dapat sampai ratus ribu, pernah berlaku perkara ni kan. Dan sebahagiannya tidak dapat kan. Itu masalah jika kita tidak menggunakan channel yang tepat. Dan saya kira tidak kurang penting juga kan, pengalaman bersama dengan pejabat zakat, walaupun saya bukan orang pejabat zakat, pengalaman bersama dengan mereka, saya melihat kerja buat mereka, kesungguhan mereka sebagainya sangat tinggi kan. Ikhtiar mereka, usaha mereka, kreativiti mereka kan sangat tinggi. Tapi malang kalau trust, kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat ini menurun kan. Sebab trust ni akan menyebabkan beberapa aspek lain. So antara aspek yang tidak kurang pentingnya ialah kutipan lembaga zakat. Sebahagian mungkin akan pergi mengagihkan sendiri. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Ianya memberi kesan yang besar kepada kecantikan sistem zakat tu kalau kita tidak melalui channel yang baik. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, saya kira lembaga zakat ialah setakat kemampuan mereka, mereka telah membuat berbagai ikhtiar, berbagai cara. Minta maaf. Sekejap. Okey, sekadar tunjuk contoh, pada tahun lepas lembaga zakat telah mengagihkan hampir 200 juta. Mengagihkan kepada semua asnaf. Hampir 200 juta.
kita tahu masih ramai yang memerlukan, tetapi begitulah, lembaga zakat pun ada hak dia, kutipan dia terhad, kan. Jadi, um, sekadar saya tunjuk contoh bagaimana lembaga zakat telah berusaha berkreativiti, mengusahakan lebih apa yang mereka ada. Contohnya Asnaf Care, setahu saya lah, kan. Asnaf Care ni dibuat oleh lembaga zakat itu inisiatif tambahan. Inisiatif tambahan ni macam mana? Satu, pejabat zakat tahu ramai orang yang memerlukan lebih daripada apa yang boleh diagihkan selama ini. Yang kedua, ada orang yang memerlukan tetapi dia tidak termasuk dalam kategori asnaf, kan. Jadi bagaimana lembaga zakat nak buat inisiatif, kan. So antaranya dia buat Asnaf Care, iaitu dengan mengumpulkan sumbangan-sumbangan masyarakat, dan dengan itu mereka boleh membagikan, menyebarkan kepada masyarakat semula tanpa ada sekatan-sekatan tadi. Dan antara yang paling menarik pada saya peribadi, pada saya lah, saya selama ini saya yakin sistem zakat ni satu sistem yang sangat cantik Allah beri pada kita, kan. Dia akan banyak memberi manfaat kepada masyarakat, kan. Tetapi antara saya semakin nampak kecantikan itu dengan apa yang lembaga zakat buat dengan sistem food bank, di mana makanan asas diberi kepada lebih pada 500 masjid seluruh negeri Kedah ni, kan. Siapa yang keputusan terputus makanan, boleh pergi masjid dan ambil, kan, tanpa tanpa perlu isi borang dan sebagainya. Saya secara peribadi, saya merasakan antara tugas yang kita sebagai ahli masyarakat ialah tidak patut membiarkan masyarakat kelaparan. Dan kita rasa tersentuh kalau kita tak boleh menyantuni mereka. Sudah pasti kita tak sangat suka untuk kita menyantuni mereka, kan. Orang terputus makanan kerana hilang pekerjaan, terputus makanan kerana musim hujan pada penoreh-penoreh getah dan sebagainya, kan. Tetapi dengan ada sistem ni, food bank ni, kan, pada saya seolah-olah ianya mengurangkan bebanan kita, kan, yang kita sepatutnya membantu, kan. Bukanlah bebanan itu, maksudnya bebanan tanggungjawab tu, kan. Kita terasa kita tak membantu, tetapi dengan adanya sistem ini, kan, sekurang-kurangnya sebahagian besar ahli masyarakat tidak terputus makanan. Itu hanyalah satu, kan, sistem bantuan dalam yang disediakan oleh lembaga zakat ini begitu banyak, kan. Sara hidup dengan berbagai sara hidup, termasuk sara hidup bulanan, kan. Perubatan, perumahan, sama ada baiki rumah atau bina rumah, kan. Ya, sudah pasti terhad, kan, sebab kos membina rumah sebagaimana kita tahu tinggi, kan. Tapi itulah, saya tengok lembaga zakat ni sangat kreatif, selain tambahan daripada peruntukan sedia ada perumahan ni, kan, kalau tidak silap saya mereka juga ada satu skim di mana mereka berbincang dengan pihak bank, di mana lembaga zakat akan sponsor sebahagiannya, dan asnaf yang dapat zakat tadi akan membayar sejumlah yang kecil dan akan dapat rumah yang secara umumnya selesa lah, kan, kepada asnaf, untuk sekeluarga asnaf. Itu dibuat dengan inisiatif tambahan, kan. Okey, poin saya sebut di sini ialah jangan kerana kesilapan kita menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat menurun dan mengakibatkan kutipan pun menurun.
Bila kutipan menurun sudah pastilah agihan pun ini pun saya kira tahun 2020 ni agihan 200,000 hampir sama dengan terimaan, dan kita kena faham juga terimaan yang lembaga zakat terima ni biasanya pada hujung tahun akan banyak. Jadi sudah pasti yang terima pada akhir-akhir hujung akhir bulan, hujung tahun tu kita tak sempat belanja pada tahun tersebut kan. Jadi 200 juta tidak silap dalam tahun lepas lembaga zakat dapat 227 juta sekitar itulah. Okey. Jadi apa lembaga zakat minta kita semua bantu? Saya tidak boleh bercakap pada pihak lembaga zakat, tapi saya rasa inilah pula tugas kita kepada lembaga zakat. Tugas kita membantu asnaf kan, dengan salah satu cara ni ialah membantu lembaga zakat. Dan membantu lembaga zakat ni bukanlah membantu mengutip zakat kan. Itu kalau kita boleh bantu mereka lebih baiklah kan. Tapi sekurang-kurangnya kita membantu melapor, dan laporan itu direct kepada mereka kan. Sudah pastilah akan ada asnaf yang terlepas pandang kan, dalam rakyat yang lebih 1 juta di Kedah ni kan, di segala penjuru negeri sudah pasti akan berlaku terlepas pandang kan. LZNK ada berapa orang staff saja kan. Itu pun saya kira dah agak smart. Lembaga zakat telah membuat sistem amil di mana menggunakan amil-amil di masjid untuk menjadi quote-unquote agent untuk berkomunikasi direct dengan atau untuk mendapatkan asnaf kan. Jadi begitulah kita bantu lapor asnaf kan. Pada masa yang sama kita membantu LZNK dan kita memberi kepercayaan yang baik kepada lembaga zakat. Okey, so untuk menggunakan jom lapor asnaf ni mudah sahaja kan. Masa kami bina dahulu dianya stand alone application kan. Sekarang ni dia dimasukkan ke dalam apa yang sistem main mobile aplikasi untuk untuk lembaga zakat yang dinamakan Zakat on Touch kan. So jadi caranya ialah untuk melaporkan kita melalui aplikasi Zakat on Touch. Anda install Zakat on Touch. Di dalam Zakat on Touch ada salah satu menunya ialah jom lapor asnaf. Bila jom lapor asnaf, anda boleh terus membuat laporan dengan berbagai bentuk laporan, berbagai bentuk berbagai bentuk bantuan yang disenaraikan. Sebahagian, tidaklah semua disenaraikan dalam app tersebut, tetapi ada dalam sana kan. Dan selepas itu bukan sekadar anda lapor, anda juga boleh pantau kan. Anda juga boleh pantau laporan anda tu sama ada sudah diambil tindakan atau sebagainya. Okey, dalam pembincangan panjang bersama dengan lembaga zakat, bahagian agihan, bahagian IT, kami membuat beberapa ciri di dalam jom lapor asnaf, sistem jom lapor asnaf kan. Pertama kami panggil extended jejak asnaf. Masa kami bangun tu, antara negeri yang ada sistem seumpama ini ialah kalau tak silap kami Sarawak. Sarawak ada sistem nama jejak asnaf. Sistem yang Sarawak buat tu very simple, iaitu satu interface di mana bila kita masuk, kita boleh masukkan apa yang kita nak laporkan.
dan lepas itu dia habis di situ. Maksud dia apa yang dilapor itu akan sampai kepada pejabat, minta maaf tadi jejak asnaf tadi tak silap saya sistem Baitumal Sarawak kan, akan masuk pada pegawai-pegawai Baitumal Sarawak kan. Apa yang saya nak sebutkan tadi, sistem laporan yang Sarawak buat ialah sekadar melapor kan. So dalam sistem yang lembaga zakat ada ni ialah bukan sekadar melapor, kita juga boleh melihat, memantau laporan tu sama sudah diambil tindakan atau sebagainya. Kita juga boleh melihat sejarah bantuan yang pernah diterima oleh orang yang kita laporkan. Dan dalam sistem ni lebih pada hanya untuk mengumpul data. Maksud saya tidaklah sampai peringkat membuat keputusan. Keputusan tu kita masih serah kepada lembaga zakat untuk buat keputusan. Kumpul data, kita boleh keep track, dan lembaga zakat juga boleh monitor kan. Dan akhirnya lembaga zakat akan buat keputusan dan kita boleh lihat semula keputusan tersebut dalam app ni. Okey, sebagaimana saya sebut ni saya tidak pasti, tapi saya kira antara keunikan lembaga zakat kita ialah adanya sistem penolong amil, dan sistem ini sebagaimana sebut tadi dia penting kerana menyediakan sama ada, saya tak pasti istilah saya ni sesuai atau tidak, ejen atau interface dari lembaga zakat kepada asnaf, dan interface ini berada dekat dengan asnaf. Dengan itu mereka lebih mengenali, lebih memahami, lebih mengetahui tentang asnaf tersebut. Dan sistem yang dibuat ini mengambil kira semua itu. Maksud dia laporan yang kita hantar tu akan sampai kepada penolong amil, dan penolong amil akan ambil tindakan yang segeralah, insya-Allah. Okey, dalamnya juga ada pemantauan pegawai zakat, pegawai pejabat zakat akan dapat melihat laporan-laporan yang dibuat, sama ada tindakan telah diambil atau tidak dan sebagainya lah kan, untuk mereka segera membetulkan keadaan kalau ada laporan yang tidak diambil tindakan atau sebagainya. Ya, kami dulu berbincang panjang lebar juga sama ada orang yang lapor tu perlu daftar atau tidak. Tapi sekarang ni oleh kerana dah dimasuk dalam sistem zakat on touch, ada sedikit perubahan. Kan. Idea asalnya ialah kita nak democratizekan laporan. Sesiapa saja boleh lapor. Sama ada dia daftar atau dia tak daftar. Semakkan bantuan lepas asnaf, yang ni kita merujuk pada sejarah bantuan yang telah diterima. Ada orang terima bantuan bulanan, ada orang terima bantuan pendidikan, ada terima bantuan rumah dan sebagainya. Akan diketahui dalam sistem ini. Bahagian IT bagi kami ruang untuk akses database mereka, dan kita telah masukkan kita masukkan kebenaran itu ke dalam apps. Dan kita boleh jejak status laporan. Ini merujuk kepada laporan yang kita buat tu sama setakat mana tindakan yang telah diambil. Kami juga masukkan apa yang dipanggil teknologi terbaru dipanggil notification. Notification ni apabila masuk saja laporan, satu mesej akan dihantar kepada penolong amil untuk penolong amil ambil tindakan. Boleh merakan imej, kita bukan sekadar lapor, kita boleh juga rakan imej asnaf tu. Kalau kita nak minta bantuan rumah, kita boleh rakam keadaan beki rumah ke, kita boleh rakamkan keadaan rumah tersebut. Boleh mengesan lokasi, kalau kita tak tahu tempat itu nama apa, entahlah kita dalam perjalanan ke suatu tempat, tiba-tiba kita berjumpa dengan potensi asnaf, kan, kita boleh kesan lokasi itu.
Uh, Masa kami buat juga, kami buat dalam platform yang terbuka. Maksudnya ianya boleh, dia bakal boleh digunakan dalam Android, iPhone, Windows Phone. Cuma untuk sama ada akhirnya dia boleh digunakan tu ada sedikit uh, sedikit apa ni, perubahan yang perlu dilakukan. Tapi asasnya dia bersedia untuk dibuat supaya dia boleh guna. Cuma sekarang ni saya menggunakan Android. Pada Android ni majoriti masyarakat kita pakai Android. Saya kira data sebelum ni saya dapat lebih pada 80% pakai Android. Jadi sebahagian besar boleh guna sistem inilah. Okey, siapa yang boleh guna sistem ni? Sesiapa saja, orang awam, siapa dia saja nak melapor, atau asnaf pun boleh lapor diri mereka sendiri, kan. Dan yang pentingnya bila laporan dibuat, dia akan direct kepada pejabat zakat. Dan dari segi pengurusan di lembaga zakat ialah penolong amil dan juga pegawai zakat daerah. Mereka lah akan monitor dan akan memproses laporan-laporan tersebut. Saya tak pergi detail ni, sekadar nak tunjuk pada anda bahawa ianya bukan simple enjin, ianya ada banyak proses di dalam dia. Dan bila satu laporan dibuat, dia mungkin pergi kepada penolong amil atau mungkin pergi pada pegawai zakat daerah, atas berbagai tindakan lah, kan. Atas berbagai alasan. Poinnya, apa yang saya nak sebut ialah insya-Allah ia akan masuk pada channel pejabat zakat dan pejabat zakat akan ambil tindakan daripada perkara tersebut. Okey, sebagai penutup kepada bicara ringkas ini, kan. Pertama, macam sebut tadilah, bukan saya saja, semua ahli pasukan kami secara apa yang kami rasai, apa yang kami mengalami selama bersama dengan lembaga zakat yang begitu banyak menolong kami, tapi juga kami tersentuh dengan sikap agresif, sikap kreatif lembaga zakat sendiri. Membuat berbagai channel, membuat berbagai peruntukan, membuat berbagai bantuan, sama ada yang hatta yang sebagaimana kita sebut tadi, yang tidak termasuk dalam perkara asas yang lembaga zakat kena lakukan. Mereka menyediakan berbagai platform, berbagai media, kan. Tujuan kita menyebutkan macam tu supaya kita menggunakan apa yang disediakan pada kita. Jadi akhirul kalam, marilah kita membantu asnaf dengan menggunakan saluran yang tepat. Dan insya-Allah saluran tu berkesan. Jadi atau dengan kata lain, ialah melalui jom lapor asnaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.